Hi, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Okay, today we will continue our topic. That is pembentukan Malaysia Part 2, Muafakat Membawa Berkat. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, ada 3 objektif yang kamu perlu capai. Yang pertama, menyatakan 4 usaha pemimpin ke arah pembentukan Malaysia. Kedua, menyenaraikan 3 kepentingan sambutan Hari Malaysia. Dan ketiga, menyatakan 3 iktibar atau pengajaran daripada pembentukan Malaysia. Keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Peristiwa pembentukan Malaysia ini banyak memberikan pengajaran kepada pemimpin tentang kepentingan muafakat dan kerjasama bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni, antaranya pemuafakatan antara pemimpin, seperti pembentukan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM yang telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia kepada umum dan juga menjadi sebahagian daripada pemerhati mewakili Persekutuan Tanah Melayu semasa wakil PBB membuat tinjauan pendapat tentang pembentukan Malaysia. Yang kedua, mengamalkan sistem demokrasi. Referendum telah diadakan di Singapura dalam proses pembentukan Malaysia. Rakyat telah diberi peluang membuat keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia. Jadi demokrasi ini bermaksud rakyat terlibat sama-sama membuat keputusan. Ketiga, bijak merancang strategi. Pembentukan Malaysia telah dapat menyekat pengaruh komunis. Suasana aman-aman menjamin kesejahteraan Malaysia. Tanah Melayu secara tidak langsung membantu memerdekakan Sabah dan Sarawak. Penubuhan Malaysia sebenarnya melangkah sejarah apabila sesebuah negara kecil membantu negara besar memperoleh kemerdekaan dan bebas daripada cengkaman British. Yang keempat, membentuk perpaduan kaum. Pencantuman Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura sesungguhnya menyatu padukan seluruh bangsa dan kaum sehingga terbentuknya suatu budaya sangat unik di bawah satu payung Malaysia. Malaysia antara negara yang sangat kaya dengan keunikan budaya, adat resam, kepercayaan dan gaya hidup. Jadi ini merupakan salah satu faktor pelancongan yang dapat menarik pelancong untuk datang ke Malaysia. Memandangkan pemasyuran Malaysia pada tarikh 16 September 1963, justru 16 September telah dipilih sebagai Hari Malaysia dan juga diberi cuti umum. Kenapa rakyat Malaysia perlu meraihkan sambutan Hari Malaysia? Baiklah, kerana supaya kita terus mengingati sejarah negara tentang penubuhan Malaysia. Tanpa sambutan Hari Malaysia, rakyat negara ini mungkin kurang menyedari atau tidak mengetahui sejarah pembentukan Malaysia. Jadi, apa yang kita buat semasa sambutan Hari Malaysia? Selalunya kita akan gabung dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Betul tak? Selalunya akan ada kibaran bendera, akan ada ceramah, akan ada macam-macam aktiviti untuk memberi penerangan dan kempen kepada rakyat, terutamanya kepada anak-anak muda, murid, pelajar supaya mereka menyedari sejarah dan ambil tahu sejarah negara. Apa iktibar yang kamu dapat daripada pembentukan Malaysia? Baiklah, antara pengajaran yang kamu boleh dapat, antaranya taat setia kepada pemerintah. Terutamanya kepada Yang di-Pertuan Agong, Sultan atau Raja atau juga kepada pemimpin-pemimpin yang mewakili kerajaan supaya kita tidak menimbulkan kekecohan dan rakyat dapat hidup dengan aman dan harmoni. Yang kedua, bersatu padu. Setiap tindakan, setiap keputusan mestilah kita bersama-sama. Kita bermesyuarat, kita bermuafakat supaya keputusan yang diambil adalah adil dan juga tidak sebab kita ni negara-negara yang berbilang kaum, jadi kita kena adil dan saksama supaya semua rakyat yang berbilang kaum dan etnik dapat hidup dengan harmoni. Yang ketiga, gigih berusaha. Setiap apa yang dilakukan menunjukkan
kita boleh dapat dengan syarat kita kena usaha seperti pemimpin-pemimpin kita yang membantu untuk membentuk Malaysia ni. Kita boleh tengok Tunku Abdul Rahman bekerja keras bersama pasukannya, Tuan Abdul Razak, ya, wakil-wakil daripada Sabah, Sarawak untuk merealisasikan pembentukan negara Malaysia. Okey, dan yang keempat, menghargai jasa tokoh. Okay, mereka telah berpenat lelah, telah berjuang bermati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk mendapatkan pembentukan Malaysia. Jadi kita sekarang ni kita kena hargai mereka dengan cara apa? Jadi rakyat yang berguna. Belajar rajin-rajin supaya kita dapat menyumbang kepada negara. Negara yang maju apabila rakyatnya cemerlang, rakyatnya beradab, nilai tinggi, ya. Jadi itulah pengajaran yang kamu boleh dapat daripada topik unit 1. Baiklah, walaupun Singapura telah bersetuju untuk menganggotai menjadi sebahagian daripada Malaysia, namun pada tahun 1965 Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi itulah sebabnya Malaysia sekarang ni cuma ada Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi kesimpulannya, kita haruslah memperingati jasa dan sumbangan para pemimpin dan pahlawan negara terdahulu yang telah berjuang mengangkat martabat dan maruah bangsa dan negara daripada belenggu penjajahan asing. Kita hargai kemerdekaan dan keamanan negara kita. Baik? Okey, itu dulu pada cikgu. Sekian, terima kasih.